Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Hairul Wikul. Okey, tujuan video ni bukan saya nak membeli ke, bukan saya nak cakap saya bagus ke, saya nak cakap orang tu tak bagus ke, tidak. Tapi apa yang saya nak cakap adalah kat sini, berhati-hati memilih technician. Jangan jumpa technician yang tak ada otak macam ni. Kenapa saya cakap macam ni Bukanlah saya ni terlampau pandai, tidak. Tapi saya terpaksa share ilmu ni supaya technician yang baru nak belajar, yang tak ada ilmu ni, dia faham. Jangan buat perkara ni. Apa perkara ni? Okey, nanti saya akan ceritakan. Tapi perkara ni boleh melibatkan nyawa orang. Okey, ini boleh melibatkan nyawa orang, boleh melibatkan rumah orang terbakar, boleh menyebabkan orang mati. Nampak simple je, tapi benda ni sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat high resiko. So jangan lakukan perkara ni. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, saya ceritakan dulu. Saya ada satu kes. Seperti sejuk kat belakang saya ni, penyet 3 pintu. Okey, dia nama LG. Customer saya kata masalah dia bahagian freezer, bahagian tempat membeku ni okey, sejuk. Tapi dekat bahagian 2, bahagian bawah ni tak sejuk. Lepas tu saya buat satu story lagi lah nak kasih anda faham. Dia panggil technician untuk selesaikan masalah dia ni. Okey, disebabkan mula dia dah panggil kita lah, tapi saya sekarang ni tak ada buat servis datang ke rumah. So jadinya dia tak nak panggil saya lah, sebab dia nak cepat. Dia nak juga cari orang yang boleh servis datang ke rumah. Tak kisahlah orang tu datang daripada mana kan, duduk bawah jambatan ke, tak ada kedai ke, tak ada apa, dia tak kisah. Janji orang tu boleh datang ke rumah. Itu dia punya mula-mula dia punya apa orang cakap, dia punya pendapat dia kan. Itu saya tak salahkan. Tapi masalahnya selepas technician tu buat, masalah tu hanya selesai 4-5 hari. Selepas tu masalah tu berulang. So last kali dia ambil keputusan untuk hantar ke sini. Dan bila saya check, ini memang kerja orang tak ada otak. Ini kerja orang yang tak ada ilmu. Mungkin bukan dia tak ada otak, tapi mungkin dia tak ada ilmu. So sebenarnya dia telah membahayakan pengguna tu. Dan nasib baiklah peti ais ni tak terbakar, dan nasib baiklah rumah customer ni tak terbakar. So kejap lagi saya akan sharekan dengan anda semua perkara-perkara tu. Tapi saya nak minta bantuan anda, tolong share video ni terlebih dahulu supaya lebih ramai orang tahu tentang ini. Dan ini melibatkan nyawa, ini melibatkan harta benda, ini melibatkan kebakaran. Okey, faham tak? So tolong saya share video ni supaya lebih ramai orang dapat lihat dan lebih ramai orang tahu tentang perkara ni. Okey, sini sekejap. Tengah berapa orang tengah live dengan saya? 785. Okey, upkan lagi video ni sebab ini benda ni sangat-sangat penting, sangat-sangat berbahaya bila orang tak ada ilmu. Sebenarnya benda ni tak adalah mahal sangat. Benda ni dalam RM20, RM30 je, tapi disebabkan tak ada ilmu, boleh mengakibatkan nyawa. Ini sangat-sangat serius. Sebab itulah saya cakap tolong share video ni supaya lebih ramai orang dapat lihat. Boleh? 1K je saya terus info. Sebab benda ni simple dan senang saja nak selesaikan dia. Okey, sementara nak menunggu view naik tu, okey, saya nak beri sedikit info kepada anda. Sekiranya anda nak perlukan perkhidmatan repair peti dan mesin basuh secara profesional, anda boleh hantar terus ke kedai kita. Kedai saya dekat Taman Sri Putra, Johor Bahru. Tapi kalau anda luar daripada Johor Bahru, macam mana saya boleh tolong? InsyaAllah anda boleh DIY. InsyaAllah kita akan guide anda dengan video-video tutorial yang saya buat. So macam mana cara nak dapatkan semua alat ganti ni? Anda boleh beli secara online di www.hairulwikul.com. Tapi yang paling penting dalam kehidupan kita adalah ilmu. So jadinya siapa-siapa technician yang baru nak berkecimpung dalam bidang ni, jangan buat perkara yang sekejap lagi saya share. Mungkin anda rasa benda tu simple, tapi benda tu sebenarnya boleh melibatkan nyawa orang. So macam mana nak mengatasi masalah tu? Anda kena upgrade ilmu anda. Anda kena belajar. So macam mana cara nak belajar? Senang saja. Kalau anda daripada Pantai Timur ke, tak kisahlah, Sabah Sarawak, ilmu ni susah sangat nak dapat. Anda boleh join kelas online saya pada 4 dan 5 hari bulan ni. 4 dan 5 hari bulan 9 ni, pendaftaran boleh pergi dekat www.hairulwikul.com. InsyaAllah diuran dia sangat-sangat minimum. InsyaAllah ilmu dia sangat-sangat maksimum. Okey, jom saya nak share dengan anda. Berapa sekarang? 1.2. Okey, 1.2 seperti yang dijanjikan. Apa yang saya maksudkan tadi, tak ada otak. Okey, maksudnya macam ni. Bukan saya bila saya cakap macam ni, pasti ada technician yang tak senang hati dengan saya. Pasti ada technician yang belagak pandai lah tu, belagak tak. Bukan itu maksud dia. Maksud dia, saya nak kongsikan ilmu ni supaya kalau anda technician baru, anda baru nak belajar, tak tahu, pergi belajar dulu. Jangan buat perkara macam ni sebab ini melibatkan nyawa orang. Okey, apa dia yang technician ni buat silap? Okey, first kali, betul dah apa yang dia buat, betul dah apa yang dia check. Okey, cuma cara pelaksanaan dia tu yang salah. Okey, customer ni, saya ulang sekali lagi ya. Customer ni komplain atas sejuk, tapi bahagian chiller
bahagian bawah dia ni tak sejuk. Okey. So apa yang dia buat dah betul. Bermaksud dia fokuskan masalah tu dekat bahagian dalam ni. Okey, saya buka Okey, saya buka. Dalam ni ada thermostat. Okey. So siapa-siapa seorang pengguna, ini bukan nak mengencing-encingkan technician yang lain, tidak. Okey, bukan itu maksud saya. Okey, kalau boleh anda nak cari technician, nak suruh orang datang ke rumah anda, checklah dulu background dia, berapa lama pengalaman dia dalam keadaan repair. Okey, so pastikan feedback dari dia macam mana supaya tak nak jadi macam ni tau. Okey, so saya buka. Bila masalah atas sejuk, bawah tak sejuk, saya buka ni. Peti ais ni okey, gas dia. Okey, peti ais ni masih lagi dalam keadaan hidup. Masih lagi dalam keadaan beroperasi. So nampak tak dalam ni kipas hidup? Nampak tak kipas hidup? Okey. Kipas hidup bermaksud power masih ada lagi. Saya sengaja on kan supaya anda nampak dengan jelas. Okey. Saya buka sini. Supaya motor, cooling coil sejuk. Okey, bermaksud gas tak ada pemasalah. Okey, gas tak ada pemasalah. Tutupkan peti ais pada plug dia. Okey, dekat mana silap dia? Okey, betul. Saya pun pernah buat video ni. Saya pun pernah share video ni. Kalau peti ais masalah atas sejuk, bawah tak sejuk, biasanya kita akan tukar untuk brand LG, Elba, Gold Star, okey? LG, Elba, Gold Star. 3 brand ni, okey? Biasanya kita hanya perlu tukarkan ni je. Thermofuse dia. Thermofuse ambil kata gunting dengan dia punya beam meter sensor. Sensor dengan tu. Sebab heater dia tak perlu tukar lah. InsyaAllah heater dia okey. Heater dia yang ini. Ni wire merah 2 line ni adalah heater dia. Heater dia ni ada kat pipe ni semua heater. Okey. So technician ni dia buat keputusan untuk selesaikan masalah atas sejuk, bawah tak sejuk dengan cara macam ni. Dekat mana silap dia? Dekat mana silap dia? Dekat sini yang kesilapan yang paling besar. Okey, jom kita tunjuk yang original dulu. Macam mana rupa original? Jom, sini. Kita tunjuk yang original dulu. Ada berapa orang tengah live dengan saya setengah? 2.2. 2.2. Saya tunjuk yang original dan saya tunjuk macam mana dia buat yang boleh meragut nyawa anda. Ini memang bunyi dia agak kasar sikit. Okey, ini original dia. Boleh nampak tak original dia ni? Thermofuse dekat sini warna biru dan warna merah. Ni, warna biru dan warna merah. Sebelah sini warna coklat dan warna oranye adalah B-mantle. Okey, dia punya sensor dia. So apa yang dia buat adalah ini thermofuse. Ini B-mantle. Nanti saya akan buat drawing, saya akan lukiskan dekat atas kertas supaya anda nampak kat mana kesilapan dia yang boleh meragut nyawa orang. Okey. Faham Macam ni. So apa yang dia buat adalah dia potong wire ni. Oranye dengan coklat. Dia potong oranye dan coklat, dia sambung masuk B-mantle sensor. Dia masuk sensor ni. Okey, itu tak jadi masalah. Itu tak jadi isu besar lah pada saya. So, ramai juga technician lakukan perkara ni. Itu tak salah. Yang salahnya adalah ini thermofuse. Thermofuse ni, okey, dia potong dan dia bypasskan. Okey, dia bypasskan. Okey, anda nak tahu tak apa fungsi thermofuse, apa fungsi B-mantle sensor ataupun sensor ni? Apa fungsi dia? Nak tahu tak? Cuba komen nak tahu. Dan apa akibatnya bila kita bypasskan fuse ni? Okey, tulis komen nak tahu, saya akan beritahu. Benda ni percuma sebab ini info penting. Ini tanggungjawab saya bila saya ada ilmu. Kalau saya tak kongsikan, saya berdosa. Sebab kalau orang technician baru nak masuk, dia terus buat perkara yang sama, dia ulang perkara yang sama, InsyaAllah kalau nasib baik, okey. Nasib tak baik, peti ais boleh terbakar, rumah pun boleh terbakar. Cuba saya nak tengok. Ada tak orang nak? Okey, tolong saya ambil ni. Dapat. Okey, sini. Okey, saya buat satu drawing Ambil red ni. Masuk pen ada. Okey, saya buat satu drawing. Sini. Okey. Saya akan buat, bukan sekadar buat drawing, saya siap buat testing supaya anda nampak dengan jelas. Okey, ada orang komen nak tak? Ada, banyak. Banyak nak kan? Okey. Dia macam ni. Okey. Sebab itulah kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu, kena ada ilmu. Okey.
Macam ni ini heater. Heater ni fungsi dia adalah untuk panaskan air batu. Okey, tak apa. Sebelum saya nak cerita tu, saya cerita ni dulu. Sebab takut nanti anda tak faham, nanti anda salah faham. Okey, macam ni. Kita semula. Kita cerita semula. Bila peti ais, atas sejuk, bawah tak sejuk, okey, dia melibatkan sensor yang saya buka tadi. Jalan penyelesaian dia yang terbaik adalah tukar sensor tu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengetahuan anda, peti ais jenis baru, non-frost punya peti sejuk, dia ada dua sistem. Satu sistem frost, iaitu sistem di mana cooling coil ni disejukkan. Okey? Barulah peti ais ni sejuk. Itu dia panggil sistem frost. Lepas tu, okey, satu lagi sistem yang dipanggil sistem defrost, untuk cairkan dia pula. So, sistem yang nak mencairkan dia tu, dia akan melibatkan heater. Ni semua heater ni ada wire dua line ni yang dia lalu dekat bahagian coil ni. Ini semua heater. Untuk LG, Elba dia pakai macam ni. Ini heater. Okey, tapi kalau untuk lain brand dia pakai macam ni heater. Okey, dia duduk dekat bawah cooling coil. So, siapa yang kontrol kompresor, siapa yang kontrol heater adalah komponen ni. Okey, saya buka sekejap, masa dia buka. Pas saya. Okey, ada sini. Dekat belakang peti sejuk kita ada satu sistem ni. Okey, saya buka. Saya bukan nak tunjukkan ilmu ni dengan anda. Belakang ni ada timer. Okey, belakang ni ada timer. So, timer ni kerja dia membahagikan tugas. 6 jam kompresor hidup, 6 ke 7 jam ke kompresor hidup, 10 hingga ke 20 minit heater akan hidup. Okey, so sensor tu kerja dia untuk detect kepanasan. Okey, ini baru saya dapat cerita. Anda faham tak? Apa fungsi timer, apa fungsi heater, apa fungsi kompresor. So, kerja timer adalah membahagikan tugas. Siapa nak hidup? Kalau kompresor hidup, heater tak boleh hidup. Sebab heater adalah komponen defrost. Kompresor adalah komponen frost. Bermaksud timer ni kerja dia bahagikan tugas saja. Okey? Clear Alright, jom sini. So, macam mana dia punya kerja? Ambil saya wire test, Helmi. Wire test. Yang tak ada pinnya. Okey, macam ni. Saya tulis kat atas kotak ni, rasa takut tak jelas. Ambil kotak ni. Okey. Kotak warna putih, lagi nampak jelas. Okey, tengok betul-betul Heater ni, kalau nak dihidupkan, kita perlu live dan neutral. Okey, siapa yang hantar power pada heater? Yang hantar power pada heater adalah timer. Sampai terkopik ni. Tak apalah, rezeki anda lah hari ni, saya potong je lah. Okey, ini tanggungjawab saya lah. Okey, ini tanggungjawab saya. Bila saya ada ilmu, saya kena kongsikan supaya lebih ramai orang tak melakukan kesilapan. Okey, boleh sini. Kalau saya tak kongsikan, nanti macam ada orang cakap dalam live saya yang lepas. Saya cakap apa? Jangan salahkan TMB. Sebab kita tak tutup basin basuh, kau kara naik. Orang cakap, saya tak salahkan TMB, saya salahkan Cik Airul. Sebab Cik Airul tak bagi tahu. Itu jawapan dia. Allahuakbar. Okey, tak apa, kali ni saya bagi tahu. Okey, heater ni, okay, saya pasang plug live neutral. Tengok saya buat live neutral. Okey, so saya pasang plug dekat sini. Berserabut sikit wire saya atas meja ni. So jangan komen pasal wire saya yang berserabut, tapi fokuskan pada sini. Okey, saya tutup lighting ni supaya anda boleh nampak heater ni panas. Okey, saya on dah. Saya dah on sekarang ni plug, tengok kat sini. Okey, saya dah on dah plug ni. Okey, saya harap-harap dekat dalam video saya anda dapat ambil termometer tu. Okey, anda dapat lihat heater ni panas dan merah. Saya haraplah. Okey, tapi termometer. Okey, untuk kasih anda nampak dengan lebih jelas lagi, okey, saya cuba tunjukkan juga dengan anda. Okey, tengok suhu saya adalah sekarang ni lebih kurang 36 poin lebih. Ini suhu badan saya lah sekarang. Okey, bila saya touch dekat sini, kita tengok berapa suhu dia. 94 darjah Celsius. Bermaksud heater ni akan panas. Okey, dan heater ni dia boleh sampai merah macam oven. Okey, fungsi dia adalah untuk panaskan untuk cairkan frost dekat cooling coil. Itu fungsi heater. So, apa fungsi sensor ni? Apa fungsi sensor dan apa fungsi thermofuse? Okey, bila heater dah panas sekarang ni, minta maaf dia tak merah, tapi anda boleh lihat kat sini suhu dia sekarang 190 darjah Celsius. Sangat-sangat panas. Okey, kalau saya biarkan lagi ni, okey, mungkin anda boleh nampak kesan terbakar pada kotak. Okey, mungkin anda boleh nampak. Tapi anda boleh nampak tak ada macam berasap sikit. Okey, saya galirkan ni off. Okey, anda tengok kat sini
Okay, sengaja letak atas kotak ni. Nampak tak kotak ni terbakar? Tadi kotak ni tak terbakar. Bila saya letak sini, okey, tengok sini tak ada Tak ada lain Saya letak atas sini, saya onkan semula. Kita tengok kotak ni boleh terbakar. Ini poin penting tau. Okey, saya onkan sekali lagi. Okey, kita tengok. Ini fungsi heater. Heater ni fungsi dia adalah untuk mencairkan air batu dekat dalam peti sejuk tu. Okey, tengok 168 darjah Celsius. Dah naik tadi. Okey, 160 lebih. Sangat-sangat panas. Okey, nanti anda tengok kotak ni terbakar. Okey, cukup kot. Tengok nampak tak kotak ni terbakar? Panas kau. Hui. Saya pegang pun dah melecur dah teguk jari. Melecur teguk jari. Nampak tak? Kotak ni terbakar. So, fungsi sensor ni, okey. So, fungsi sensor ni adalah dia akan duduk dekat bahagian atas cooling coil. Fungsi dia bila suhu panas dia dah cukup, dia akan putuskan arus dia. So macam mana dia punya diagram dia? Okey, saya tunjukkan macam mana dia punya diagram dia Diagram dia macam ni. Panas ni, sangat-sangat panas. Okey. Okey, saya terbalikkan. Macam ni dia punya diagram dia. Okey. Live masuk, dia akan pergi ke dia akan pergi ke sensor. Keluar sensor, dia akan masuk heater. Keluar heater, dia akan masuk thermofuse. Keluar thermofuse, dia akan masuk neutral. Dia macam ni tau. Dia punya schematic diagram dia. Okey, ini adalah sensor. Okey, sensor. Ini adalah heater. Okey, ini adalah thermofuse. Thermofuse ni selalunya suhu dia sekitar dalam 70 darjah Celsius. Dekat sini kita boleh nampak lah. Okey, saya ambil satu kat sini. Macam ni. Okay, saya harap boleh tunjuk lah. Kalau tak boleh nampak, tak apalah. Okey. Ini adalah thermofuse. Ni 73 darjah Celsius. Tak boleh nampak, tak apa. Okey. So, kerja dia macam mana tau? Bila dekat plug saya ni, ada wire live. Okey. Dia akan masuk sensor lebih dulu. Dia akan masuk sensor kat sini dulu. Dia akan masuk dekat sensor sini dulu satu. Macam ni. Okey. Lepas tu, barulah dia akan masuk dekat heater. Macam ni, dia akan masuk dekat heater. Okey, keluar daripada heater ni, okey, barulah dia akan masuk thermofuse. Dia punya perjalanan wiring dia macam ni lah sepatutnya. Okey. Lepas tu keluar thermofuse ni, barulah dia akan masuk neutral. Dia macam ni sepatutnya. Tapi kesilapan technician tu, apa? Dia bypass thermofuse ni. So bila dia bypass thermofuse ni, bayangkan situasi dia macam ni. Okey? Bila thermofuse ni, suhu heater ni melebihi daripada 70 darjah Celsius, sepatutnya fuse ni akan putus. Fuse ni akan putus. Kalau fuse ni tak putus, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi macam ni. Nampak tak kotak ni terbakar? So, tak mustahil peti ais pun boleh terbakar. So, sebab tu saya cakap, orang yang buat sebelum ni, dia tak ada otak. Dia mungkin tak ada ilmu lah. Minta maaf lah mungkin bahasa saya kasar. Sekarang ni orang pelik-pelik sikit kan. Nanti kan kena jadi viral kau-kau macam Asri Janggut nanti kan. So jadinya dia sebenarnya tak ada ilmu. Bila dia tak ada ilmu, dia bypass. Bila dia bypass, apa yang akan berlaku? Okey, kemungkinan besar, kemungkinan apa yang akan berlaku, mungkin rumah orang boleh terbakar, mungkin nyawa orang boleh teragut disebabkan benda ni, disebabkan dia bypass benda ni. Sebenarnya kerja dia senang je. Kerja dia macam ni je sepatutnya. Okey, kerja dia macam ni je. Okey. Atas sejuk, bawah tak sejuk. Buka bahagian dalam. Ini original. Dia duduk kat sini kan. Asal dia ni. Okey. Ini heater, abaikan, jangan tengok. Ni buka. Ambil sensor baru, pasang. Dah siap dah. Sebenarnya simple je. Tapi saya percaya disebabkan apa tau? Disebabkan dia ni datang servis ke rumah. Bila dia datang servis ke rumah, mungkin rumah dia, bengkel dia jauh daripada tempat dia buat repair. So jadinya dia malas nak ulang alik 2-3 kali. Dia buat dia jalan bypass. Dia macam kepala plug, fuse blow, dia bypass je. Samalah konsep dia macam ni. Tapi bila melakukan buat perkara macam ni, yang berbahaya adalah pengguna. Dia dah dapat duit, dia balik lah. Selesai masalah. Tapi malam tu, kalau berlaku apa-apa macam mana? Peti ais terbakar, macam mana? Kalau terbakar dalam pukul 8, orang tengah celik, okey. Tapi kalau terbakar time pukul 1 pagi, 2 pagi, semua tengah tidur,
Rumah teres pula, seorang terbakar, jiran kiri kanan semua terbakar. Ui, pening babe. So jadinya janganlah buat perkara bodoh ni, janganlah buat tu. Termofuse jangan di bypass. Semua peti sejuk ada termofuse. So fungsi termofuse adalah untuk detect suhu ataupun untuk protect bila suhu melebihi daripada tahap sepatutnya. Sebab itulah cakap carilah technician yang berilmu. Kalau technician tak ada ilmu, upgrade lah ilmu, belajarlah dekat mana-mana. Paling cikai pun kalau tak ada duit pergilah Giat Mara, percuma je belajar. Saya dapat allowance lagi kan. Saya ni pelatih Giat Mara juga dulu kan. So jadinya saya pun dapat ilmu daripada Giat Mara. So pergilah Giat Mara percuma. Tapi kalau tak sempat nak attend 6 bulan apa semua, join lah mana-mana kelas orang lain yang buka. Ramai dah sekarang ni orang join kelas. Betul tak? So setuju atau tidak? Okey. Dan poin terakhir, selepas kita dah tukar benda tu untuk selesaikan masalah atas sejuk tak sejuk, kita kena tukar barang ni. Display timer. Okey. Jom, ikut saya jap ambil satu display timer. Okey, display timer kita ambil. Kita tukar. So display timer kat sini dia ada 2 grade. Atau saya jual 2 grade lah. Okey, saya jual 2 grade, saya tak nak sebut apa brand ni, saya tak nak sebut. Biarlah anda faham yang kita kat sini ada jual 2 grade. Macam ni heater, saya ada jual 2 grade juga heater. Sensor pun saya ada jual 2 grade. Kebanyakan alat ganti saya jual 2 grade sebab ramai orang mempertikaikan harga mahal. Tapi diorang tak tahu yang sebenarnya kita bukan jual mahal pun, tapi kita jual 2 grade. Yang mahal tu adalah grade yang premium, grade yang baik. Yang murah tu yang biasalah. Okey, biasa tu faham-faham lah. Bermaksud technician ataupun orang yang nak tahu keuntungan lebih. Bukan semua technician orang yang tidak bertanggungjawab, dia nak tahu keuntungan lebih, biasanya dia akan gunakan yang biasa-biasa je macam tu. Okey, so ini tukar je. Ambil gambar sebelum buka. Hitam, kelabu, oranye, coklat. Buka. Masuk je. Coklat, masuk coklat. Hitam, masuk sini. So sebenarnya benda ni untuk masalah peti ais atas sejuk, bawah tak sejuk, InsyaAllah sebenarnya anda boleh bypass pula kan. Anda boleh DIY, anda boleh selesaikan sendiri dah. Macam ni saya cakap customer ni sendiri cakap dengan saya. Untuk selesaikan masalah ni, masalah yang nak bunuh dia ni, okey, dia bayar lebih daripada RM180. Tahu? Dia umpama apa tahu? Anda bayar satu cawan air yang mahal, tapi dalam air tu ada racun. So, fikir-fikirlah sendiri. Saya bukan nak memburukkan, tapi saya nak kasih anda faham sangat-sangat ini melibatkan nyawa. Saya sangat emosi dengan kes macam ni. Alright, so sebenarnya untuk kes-kes yang macam ni, insyaAllah lah kalau anda betul-betul faham, ikut step by step yang saya kongsikan, anda boleh DIY je, tak payahlah panggil orang, lebih selamat. Ikut je spek. Sebab apa dalam video saya, kebanyakannya kita tak ada buat kerja modify. Kita akan terus plug and play. InsyaAllah masalah pun selesai. InsyaAllah kos sebenarnya lebih murah. InsyaAllah benda boleh on the spot repair terus. Betul tak? Okey. Kalau anda setuju dengan cara saya, share video ni supaya lebih ramai orang dapat belajar, lebih ramai orang dapat info. Kalau anda tak setuju, tak apa. Jangan nak kutuk-kutuk, jangan nak marah-marah lah. Okey, akhir kata daripada saya, sesiapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk dan mesin basuh secara online, okey, anda boleh join kelas online saya pada 4 dan 5 hari bulan 9 ni. Pendaftaran dah dibuka. Anda boleh daftar di www.hairulvikul.com sebelum terlambat. Tapi tanda sokongan untuk dapatkan alat ganti yang high quality, dapatkan alat ganti yang premium, anda boleh order ataupun anda boleh WhatsApp team saya. Kalau nak beli secara online, saya cadangkan beli gelar dekat hairulvikul.com, pergi dekat bahagian alat ganti. Alright, itu saja daripada saya Hairul Vikul. Assalamualaikum.